agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa itu sudah menjadi agama anutan penduduk di Nusantara. Ini disebut dalam buku tulisan Daud Al-Fatani. Agama Nabi Musa, agama Nabi Isa sudah menjadi anutan sebahagian daripada penduduk di sini. Dan bila datangnya pedagang-pedagang daripada India dan China, mereka ini pandai bermain sihir. Pedagang-pedagang daripada India terutama, mereka pandai bermain sihir, dan orang-orang Melayu pada waktu itu ada yang minat dengan sihir ini. Perlu ingat, watak orang Melayu ini lembut dan mudah terpengaruh. Dan sekiranya raja mereka itu menganut agama sesuatu bangsa, dia akan mengikut kehendak raja mereka. Itu sifat orang Melayu. Ya, ada yang terpesona dengan sihir-sihir ini. Maka justru itu dalam tulisan Daud Al-Fatani ini, dia membahagikan orang Melayu di Patani pada ketika itu dua jenis. Patani Melayu yang agama Islam, Patani Melayu yang bukan beragama Islam. Patani, bagaimana untuk membezakan di antara keduanya? Patani Melayu beragama Islam biasanya pakai kain sarung dan ada keris, ada pedang di pinggang mereka. Manakala Patani yang bukan beragama Islam biasanya pakai loket. Macam Laksamana pahlawan berantai yang kita tengok dalam cerita-cerita Melayu lama. Mereka bukan Islam, tetapi mereka Melayu. Justru itu, ada dua jenis Melayu. Ini disebut oleh Daud Al-Fatani. Dalam tarikh Fatani, ada dua jenis Melayu yang ada di Fatani pada ketika itu. Dan kerajaan Fatani, kita maklum bahawasanya telah muncul sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Patani muncul sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada 1100 AD. Sebab itu Patani menjadi sebuah kerajaan kuat hasil daripada pengaruh kerajaan Sriwijaya. Dan sudah ada perhubungan di antara negeri-negeri di Semenanjung ini, atau dikenali sebagai Nusantara, di antara satu sama lain mempunyai hubungan yang kuat. Dan orang Melayu pada ketika kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu yang berpusat di Palembang dan Jambi. Dan apabila jatuhnya kerajaan Sriwijaya, maka berpindahlah kerajaan Melayu ini kepada Nusantara dan berpusat di Patani. Dan Patani dikenali sebagai Darussalam, negara Islam. Sebelum itu campak telah berlaku peperangan hakikatnya. Peperangan demi peperangan yang diserang oleh pihak Cina, oleh pihak Siam. Maka orang campak ini hakikatnya lebih kepada Melayu Islam. Manakala yang ada sekarang ini bukannya orang campak. Orang campak sudah turun ke bawah. Cuma sebahagian kecil je yang ada, seperti di Kemboja dan sebagainya. Yang Islam itu adalah asal usulnya adalah campak. Mereka ini yang ada sekarang ini kerajaan daripada kerajaan Cina di selatan Cina, dikenal sebagai kerajaan Funan. Jadi orang-orang Funan ini, orang Cina di selatan Cina ini duduk kat sini, dan orang Vietnam yang ada sekarang ini lebih kepada budaya Cina. Itu perbezaannya. Jadi turunnya orang Melayu campak itu ke Patani, kemudian ke Kelantan, masuk ke Kedah Tua, dan seterusnya pergi ke Sumatera, antaranya masuk kepada Aceh. Sebab tu kalau kita perhatikan bahasa Aceh ada serupa dengan bahasa Champa dan Kelantan. Ya, saya baca beberapa catatan. Sesungguhnya bangsa Melayu ini masih ada lagi di Vietnam, di mana berdasarkan kenyataan disebut oleh Profesor Graham Turgot bahawasanya aksara-aksara masih berselerak di Vietnam, tidak dikaji. Orang Vietnam pun tak tahu apa benda aksara-aksara. Itu adalah bahasa kita. Adakah bahasa kita ditulis sekarang dalam bahasa Melayu sekarang? Bukan. Dia tulis dalam bahasa Sanskrit, dalam bahasa aksara. Cuma orang yang boleh baca bahasa itu saja tahu itulah budaya bangsa. Sesuatu bangsa yang mempunyai aksara itu. Tetapi tak ada orang nak kaji, tak ada, sebab dia berada di negara orang sekarang ini.